Dan kita nak bawakan kepada anda satu suasana yang berbeza. Ramai-ramai akan menyerbu ke LRT di seluruh Malaysia untuk memeraihkan tentang kemeriahan membaca buku, untuk mentradisikan membaca dalam apa jua situasi sekalipun. Dan saya nak bersama dengan 3 jejaka yang memang perjuangkan pembacaan buku di semua kawasan. Silakan, ini dia Cik Zamri, yang merupakan penulis bebas yang pernah menulis buku seperti Bisnes Mama, Mama Rahsia Bisnes Mama. Kita ada Cik Izzuan, ya. Cik Izzuan, ketua untuk operasi untuk program ini, dan juga Encik Irfan dari Jepun, ya. Ya. Kalau selamat pagi Jepun apa saya lupa. Oyo gozaimasu. Ya, yang lainnya? Yang lain konnichiwa. Apa kabar? Apa kabar? Konnichiwa juga. Ya, sama lebih kurang. Lebih kurang. Baca buku? Baca buku Hogo Yobimas. Okey, ada penterjemah sini. Okey, jadi mungkin nak tanya dengan Irfan dulu lah. Mungkin sebab tu pengalaman di Jepun, mungkin mereka mempunyai tradisi membaca yang kuat. Sebab tu mungkin anda nak berkongsi dengan rakyat di sini. Jumpalah Cik Zamri, Cik Izzuan, sama-sama kita meraihkan membaca di semua tempat sekalipun. Sedikit panjang lah. Kalau ikut sejarahnya, saya memang belajar di Jepun, kejuruteraan elektronik digital. Tetapi saya memang ke Jepun tu memang tidak berminat untuk, bukan tidak minat untuk kejuruteraan, tapi disebabkan misi saya tu untuk menuntut ilmu. Kemudian apabila saya baca di Jepun tak ada masalah. Kemudian saya dah terbiasa. Mula saya tak biasa juga, tapi bila semua orang baca, jadi saya terikut-ikut membaca. Ya. Kemudian orang Jepun pernah bertanya pada orang Malaysia, kenapa orang suka buang masa? Ya. Dia kata tak buat apa-apa. Ya. Tapi bila saya balik, saya cuba baca di LRT Malaysia, tapi kekok. Orang pemandang. Jadi saya kata mesti buat sesuatu. Jadi saya cerita dekat kawan-kawan ni, kebetulan saya jadi editor buku, dia penulis jumpa kejuruteraan semua. Jadi itulah. Hari gila terdatang memindahkan teknologi pembacaan, ya, dari segi budaya kerja yang bagus. Okey, macam Cik Zamri sendiri, saya rasa untuk menjadikan satu tradisi, ia perlu satu kerja keras yang sangat kuat bersama-sama. Kalau mungkin setakat 30 orang, 40 orang tak jadi, ya. Kalau boleh memang ada kesedaran, bukannya hanya sekadar untuk menunjuk, tapi mungkin disebabkan memang kecintaan pada membaca itu sangat tinggi. Saya rasa itu yang harus dibudayakan. Betul. Ya. Okay, berkenaan apa yang kami usahakan secara bersama, kita tidak melihat kepada jumlah yang besar. Seperti yang disebut oleh Chris Anderson dalam bukunya Long Tail. Dia kata apa yang penting adalah pattern yang kecil tetapi konsisten. Kerana itu pada peringkat awal kami ini sesama kami berbincang, kita nak mengajak kawan-kawan kita di dalam Facebook, di dalam rangkaian Tuan Irfan, Tuan Izzuan, saya, dan pada asalnya kami mensasarkan sekitar 70 orang sahaja, tetapi mahu melakukannya secara berkala lah, supaya dari konteks, kerana kami ini menjalankannya secara individual. Individual. Itu satu gerakan rakyat daripada individu kepada individu. Jadi dia menyongsang lah sebenarnya. Menyongsang sedikit lah. Tadi tu ada buku dia yang tunjuk sikit, yang dia petik, The Long Tail. Dia buku ni tentang apa sebenarnya? Silakan. Buku ni basically dia menceritakan tentang tunjukkan ke depan buku tu? Tentang niche market. Macam mana kita, market ialah besar, pasaran. Jadi untuk bermula kita perlu fokus pada satu market, di mana daripada situ ialah pintu kita masuk pada market besar tu. Jadi Long Tail ni daripada Chris Anderson. Beliau ni memang kata orang dia pemikir lah untuk pemasaran. Jadi baca LRT ni menggunakan banyak teori lah daripada yang kami belajar daripada guru-guru, daripada pembacaan, untuk membuatkan baca LRT lebih berkesan. Bermaksud nanti mereka akan mungkin melepak di sekitar kawasan tu ataupun berada di dalamnya sekali, dari transit ke satu transit ke, macam mana prosesnya? Daripada susunannya begini, kerana di Amerika kita ada satu kumpulan yang dinamakan sebagai Improve Everywhere, di mana mereka ni melakukan aktiviti secara spontan. Jadi melalui Facebook kami memberi taklimat dari masa ke semasa melalui inbox, di mana pada hari kejadian sebenarnya tidak ada taklimat, tidak ada perhimpunan, tidak ada perkumpulan, tak ada ucapan. Dia berbanding daripada program-program yang berprotokol. Jadi pada hari itu kita sudah memberitahu kepada mereka pada jam 10 kita akan menaiki LRT. 5 minit selepas itu mereka akan mula membaca sehingga ke stesen yang kita maksudkan. Spontan segalanya. Kali ini akan bermula di LRT mana? Kali ini disebabkan selepas yang berlaku pada 16 Januari lalu, kita mendapat sokongan daripada beberapa kumpulan di dalam Facebook. Antaranya Kelab Tidur dengan Buku. Ini peminat-peminat yang suka membaca buku sebelum tidur. Kita ada Sindiket Soja, kita ada kumpulan peminat Ramyawan Mursyid, dan juga beberapa persatuan-persatuan kecil lah, di mana mereka secara sukarela mahu menawarkan diri untuk menjadi wakil di setiap stesen. Jadi kita akan bermula daripada Terminal Gombak pada jam 10 dan sedikit demi sedikit daripada setiap stesen di Masjid Jamik, KL Central dan juga KLCC sehingga ke Taman Jaya. Kali ini di Taman Jaya, tidak sampai ke stesen akhir lah.
Irfan Kanshiro. Itu nama tu. Saya Jawa sebenarnya. Irfan Jani tak tahu. Okey. Jadi macam mana tradisi yang telah anda amalkan di Jepun tu betul-betul melekat di satu tradisi yang kuat pada anda, sehingga kalau tanpa buku anda mungkin rasa canggung. Bila kita membaca, saya sebenarnya tidak kisah apa yang kita bacakan, tapi bila saya berpegang pada satu teori yang saya baca di buku Jepun, buku daripada teori Dr. Yoro, dinding kebodohan. Apabila kita membaca, kita harus setkan persepsi, kita harus merendah diri, kemudian kita harus merasakan bahawa semua ilmu itu baru bagi kita. Kita tidak boleh mengatakan kita sudah tahu. Bila kita kata sudah tahu, maknanya secara otomatik dinding kebodohan itu akan dicipta secara otomatik. Itu dipanggil sebagai bakan okabet. Macam saya kongsikan dengan teman tadi lah, di mana manusia ada dua perkara yang kalau diisi takkan penuh, akal dan nafsu. Jadi ilmu ni isi mana pun sekalipun takkan penuh. Betul. Okay, macam Izan pula. Jadi mungkin sebab walaupun kita tak mementingkan kuantitinya, tapi mungkin dari segi untuk menciptakan kualiti tu, mungkin dari segi jenis bacaan juga, apakah diberikan kebebasan ataupun yang ilmiah saja, yang komiknya ataupun yang hiburannya, ataupun macam mana pemilihan? Secara asasnya pemilihan bacaan bebas. Tetapi kami akan by time, kita akan untuk memberi faktor kesegaran dalam aktiviti ini, kita akan memberi tema. Jadi untuk akan datang ni, yang sebelum ni pada 16 Januari memang aktiviti bebas, baca pembacaan bebas, ada yang baca novel, ada yang baca komik, ada kisah, ada yang baca majalah, tidak masalah. Tapi untuk bulan 2 ni kita targetkan temanya ialah sastra, baca sastra. Jadi jika ada bahan bacaan sastra, bolehlah dibawa dan dibacalah. Kalau tiada, tiada masalah. Saya nak membaca haiku di LRT. Itu baik. Okey, ada ni cerita betul Facebook ni. Apa yang menarik? Boleh kata tuan. Okey, cerita betul Facebook ni sebenarnya adalah buku terbitan PTS Publication, PTS Professional. Saya dalam unit yang sama, tapi saya di unit bisnes. Ini unit terjemahan. Sebenarnya buku ni terjemah daripada sebuah buku bahasa Inggeris lah. Dan dia diterjemahkan oleh Muhammad Firdaus bin Arif. Cerita betul Facebook, tentang sejarah Facebook, tentang cerita-cerita benar yang kisah di sebalik Facebook. Adakah mitos-mitos yang selalu kita dengar itu benar atau tidak? Maknanya ini ditulis sendiri oleh orang asalnya. Jadi Cik Zamri, kalau siapa yang nak menyertai kempen anda ni, nak meramai-ramai rakyat Malaysia yang suka membaca, apa perlu mereka lakukan? Pakai baju merah ke, berada di LRT ke, baju kuning dan sebagainya? Ataupun macam mana nak tunjukkan mereka itulah ahli yang menyokong anda sebab nanti tak kenal kan? Ataupun macam mana caranya supaya ni memanglah ini geng-geng kita yang sukakan membaca? Apa yang perlu dibuat? Okey, awalnya sebenarnya kita memudahkan komunikasi antara yang berminat dengan gerakan baca LRT. Itu tak guna perkataan kempen lagi. Sebab kita buat survey kempen ni perkataannya banyak konotasi yang sudah jadi begitulah. Pertama, layari Facebook kami, search baca LRT dan join grup tersebut, dan dari masa ke semasa kita akan maklumkan dari segi taklimat siapa yang terlibat. Dari sudut nak mengenal pasti ni, kita tidak adalah baju t-shirt baca LRT ke, tanda nama ke, kasut semua sama warna pink ke, tak adalah kan. Cuma yang kita boleh kenal pasti, mereka semua akan membawa buku. Jadi bolehlah bertegur-tegur membina rangkaian kawan satu sama lain. Sebab benda ni adalah bersifat natural. Semoga akan berjaya. InsyaAllah, terima kasih. Masa Jepun dia panggil apa? Semoga berjaya. Semoga berjaya. Dah lama Apa tu? Semoga berjaya. Gambatai tu berusahalah. Gambatai Kudasai. Ya, okey. Kita akan bersama pula nanti. Semoga kita ucapkan berjaya, dan juga saya insyaAllah akan menyertai bersama dengan teman-teman di MHI. Okey, terima kasih untuk Zamri, Izwan dan juga Ifan. Okey, nama Jepun apa dah? Ada? Tak ada. Irfanto lah. Irfanto di Marcelo. Okey. Dan bersama pula dengan teman saya yang suka membaca di Jalan Raya, Anahita dan Eji, silakan.